Okey, lambai sikit, lambai sikit. Okey, Apa ini? Apa enak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tahniah kepada semua pelajar elit dan juga Fidail Amin. Okey. Saya salah sebut ke? Okey, yang betulnya apa? Okey, nanti cikgu betulkan sebentar nanti. Okey, terima kasih kepada dua batch ni sebab turut sama hadir pada hari Ahad ini, yang mana sepatutnya hari Ahad waktu awak rehat dan sebagainya kan. Difahamkan juga setengah pelajar semalam tingkatan 5 terlibat dengan program kursus kepimpinan murid pelajar PKM, betul? Okey, jadi cikgu faham mungkin minda dan fizikal awak penat, tapi awak jangan lepaskan peluang. Okey, lupakan penat. Okey, lupakan penat tu sekejap je untuk satu pagi, jam 9 hingga pukul 1 tengah hari. Lupakan penat. Sebab kalau awak fikir penat, awak akan rugi. Okey, jadi letak penat dekat tepi. Jumpa penat nanti pukul 2. Okey, sebab pukul 9 hingga pukul 1 awak kena gunakan peluang yang telah diberikan kepada semua ni. Okey, sebab jarang-jarang kita dapat peluang sebegini. Okey, sekolah dia menerima jemputan daripada pihak USIM, yang mana yang kita tahu USIM juga adalah sekolah angkat seperti diberitahu oleh pihak MC tadi. Alhamdulillah, syukur, kita sangat berbangga hari ini sebab dengan senangnya okey, pihak USIM datang approach untuk buka booth hari ini, okey, dan juga beri taklimat kerjaya, okey, yang mana mesti kalangan awak ramai yang nak jadi doktor, betul tak? Okey, dan juga tak semestinya doktor. Fakulti Perubatan ni besar, bukan sahaja doktor sahaja. Okey, banyak bidang-bidang dia. Okey, kalau awak nak tahu selanjutnya boleh tanya slot nombor 1 dan slot 2 nanti. Walk di belakang tu, booth yang disediakan di belakang. Okey, dan juga kita akan ke seterusnya slot yang kedua, iaitu perkongsian daripada pelajar-pelajar perubatan, Fakulti Perubatan. Okey. Waktu ni waktu paling slot. Okey, kita akan ada sesi soal jawab. Boleh tanya soalan-soalan yang berpatutan dan soalan-soalan yang awak perlu tahu. Okey. Dan seterusnya barulah program kita tamat dengan diakhiri juga lawatan sekali lagi kalau yang tak sempat. Bukan selalu, okey, jarang-jarang berlaku, bukan selalu berlaku sebab cikgu nak selit masa awak ni pun sangat padat tau sebenarnya. Alhamdulillah, awak dah kena dengar daripada sekarang sebab pelajar tingkatan 4 adalah waktu untuk awak menentukan aim awak. Awak dengar hari ni punya macam mana. Okey, jadi hari ni punya objektif adalah untuk memberi pendedahan kepada semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 berkaitan dengan pendedahan kerjaya berkaitan dengan ke arah pendidikan, perubatan. Jadi terima kasih sekali lagi atas kedatangan semua. Okey, dengan itu setakat itu sajalah ucapan daripada cikgu. Jadi kita teruskan dengan majlis seterusnya. Cikgu serahkan kembali kepada MC lah. Terima kasih. Iaitu ceramah kerjaya bertajuk Perubatan dan Sains Kesihatan. Dengan ini saya menjemput pensyarah Perubatan Fakulti dan Sains Kesihatan, dijemput Dr. Nurul Karmila binti Abdullah untuk berbicara. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Saya sangat kagum dengan pelajar-pelajar yang mampu tampil ke depan untuk menjadi pengerusi majlis, baca doa dan sebagainya. Juga kagum dengan semua orang yang bangun pagi ini untuk datang bersama-sama menjaga ceramah. Saya duduk kat atas ni dulu, nanti kejap lagi saya jalan kat bawah. Okey. Jangan tersadung sudah. Nama saya Nurul Karmila binti Abdullah. Saya seorang pensyarah perubatan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Saya seorang pakar perubatan forensik. Okey. Lepas ni kita nak sembang CSI after this. Sekarang kita akan bercakap tentang
Kerjaya Perubatan dan Sains Kesihatan. Saya juga akan bimbing pelajar sedikit tentang cara-cara untuk memilih bidang. Dekat mana kamu nak cari bidang yang kamu suka nanti, okey? Kalau kita tahap Dr. Syifa, Dr. Nur Arina, siapa lagi ada? Dr. Faizul ada dengan kepakaran yang berbeza, okey, ilmu-ilmu yang berbeza daripada mereka. Ambil kesempatan macam Cikgu Kaunselor cakap tadi. Baik. Seorang ilmuwan Islam pernah berkata, tidaklah menuntut ilmu itu dikira sebagai jalan fisabilillah jika tidak ada sebarang dugaan dan cabaran. Hari ini merupakan satu cabaran untuk berada di pagi Ahad mendengar celoteh saya. Okey, baik. Kita akan bercakap. Okey, saya akan perkenalkan anda semua dengan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Okey, di belakang sana ada beberapa booth untuk meningkatkan macam mana? Interest anda terhadap sains, terhadap perubatan. Ada juga banting yang menceritakan tentang syarat kemasukan di USIM. Di hadapan ini, hari ini saya akan bercerita tentang kerjaya dalam perubatan dan sains kesihatan. Okey. Baik, siapa bercita-cita nak jadi doktor? Dah tak ramai. Siapa rasa mungkin dia nak jadi doktor? Siapa yang keluarga dia nak sangat dia jadi doktor? Lebih ramai lagi. Tapi anda semua tak pasti kan, mampu ke, macam mana caranya. Okey, masih relevan atau tidak untuk menjadi seorang doktor. Okey, baik. Apa itu sains kesihatan? Sains kesihatan ialah aplikasi sains dalam penjagaan kesihatan. Dalam dunia kita sekarang, bila kita bercakap tentang sains, kita akan dia datang dengan perkataan apa? STEM. You all ambil STEM apa? STEM A ke STEM B? STEM A, ada bio. Siapa option drop bio? Anda pasti? Tidak menyesal? Okey, siapa yang tak ambil bio tu sebenarnya ada fungsi mereka di dalam kesihatan. Okey, kita tengok nanti. Kalau mak nak sangat anak kerja hospital supaya senang nanti mak nak pergi hospital, cakap kat mak, dekat dalam hospital bukan doktor sahaja, ada banyak lagi kerjaya lain. Kita akan lihat sebentar lagi. Perubatan pula ialah basically part of sains perubatan, sains kesihatan. Okey, salah satu bidang sains kesihatan ialah perubatan. Dia adalah satu sains di mana kita bekerja untuk menjaga pesakit, menguruskan diagnosis. Siapa pernah pergi hospital dia tahu, dia sampai doktor akan tanya. Lepas tu dia akan cakap, you ni sakit apa? Dia periksa, okey, baru dia kata, okey ni sakit apa? Mungkin kena ambil darah, kena ambil x-ray. Itu adalah urusan untuk diagnosis. Kemudian kita akan bagi rawatan, kita akan bagi prognosis. Cakap jangan risau, demam ni mungkin 2 hari, 3 hari, itu adalah prognosis. Bersedia, kanser ini dah teruk, mungkin dapat hidup dalam 2 ke 3 bulan lagi, itu adalah prognosis. Okey, dan meredakan kecederaan atau sakit lah. Kalau orang yang sakit makan ubat pun tak baik, dia perlukan satu rawatan khas untuk rehabilitasi, untuk kurangkan keadaan dan kesusahan dia tu. Okey, dan pencegahan. Sebelum terjadi kita cegah dahulu, ataupun sebelum dia lebih teruk lagi kita cegah dahulu. Itu berada dalam bidang perubatan dan mempromosikan kesihatan. Ada public health, okey, dia akan buat ceramah-ceramah kesihatan untuk mempromosikan kesihatan. Kalau dekat budak sekolah ni kita suruh jaga pemakanan, jangan merokok, tidur yang cukup. Begitu antara promosi kesihatan untuk pelajar sekolah lah. Okey. Bila bercakap tentang sains kesihatan dan perubatan, apa bidang-bidang yang ada dekat dalam dia? Okey. Kita boleh lihat di
di sini National Education Code, make notes on this sebab bukan sahaja kod untuk kesihatan ada, segala bidang yang kamu nak cari, kamu boleh tengok dalam National Education Code. Kamu boleh Google sahaja National Education Code Malaysia atau National Education Code 2020 Malaysia. Kamu akan dapat satu PDF file yang ada semua kod dekat dalam tu. Okey, untuk health and welfare dia dalam kod 09. So 091 dan 092. So bila tengok apa ada kat situ, dental, ni paling glamour antara selain daripada perubatan ialah pergigian lah. Dental, medicine, nursing, semua orang tahu nurse. Medical diagnostic and technology, okay. Therapy and rehab, yang ni physiotherapist, Farmasi, ni antara kursus yang popular di kalangan pelajar. Traditional and complementary medicine therapy, ni tak ramai yang nak pergi, tapi Chinese pelajar, Chinese sometimes dia buat Western medicine dan dia pergi buat juga dia orang punya Chinese traditional therapy, okay. Dan ada welfare ni berkaitan dengan kesihatan sebab dia ada care of elderly and disabled person, social work and counselling. Counselor kalau tak kerja kat sekolah, boleh ada juga yang kerja di hospital. Okay. So apakah kerjaya dalam perubatan dan sains kesihatan? Kita dah tengok kod nasional tu. This is keyword, kata kunci yang kita gunakan untuk cari nanti. Okay, pernah dengar UPU? Nanti bila dah habis SPM, yang cikgu cakap yang pakai baju kuning-kuning ni, tingkatan 5 lepas ni dah beberapa bulan je lagi nak SPM, lepas tu dah nak kena, sebelum SPM pun dah yang kena isi UPU. Okey, dekat dalam UPU tu anda boleh guna National Education Code ni untuk cari course yang anda nak ambil. Okey, ni kerjaya dalam perubatan dan sains kesihatan. Semua orang tahu doktor, saya seorang doktor. Dentist, semua orang tahu pergi jumpa dentist. Farmasi, semua orang akan pergi farmasi di hospital ataupun di kedai-kedai Watson, Guardian, farmasi-farmasi Healthline, tu farmasi, community pharmacies. Kita ada nurse, semua orang tahu nurse. Okey, nurse ni ada banyak lah, ada anesthetic nurse. Lepas tu paramedik, siapa tahu paramedik? Yang naik ambulans ikut you tu semua. Okey, that one paramedik. Radiology technologist, ini yang ambil x-ray, bantu buat CT scan, MRI. Sonographer, ni bukan sonawan sonographer. Sono is, what is sono words means? Tak tahu. Apa? Sono means sound. Patah. Ambil rugby memang akan patah. Main netball kadang-kadang terselio. Okey, anda perlu jumpa doktor dan kadang-kadang anda perlu jumpa fisioterapis. Okey. So tu fisioterapis. Occupational therapist ni stroke, daripada boleh makan macam biasa tiba-tiba macam tu. So dia kena buat occupational therapist. Cara kerja, bukan kerja you pergi kerja punch in punch out tu. Kerja hari-harian, kerja makan, kerja mandi, kerja gosok gigi. So daripada dia normal gosok gigi, tiba-tiba dia tak boleh dan kita kena bagi dia rehabilitasi supaya dia jadi normal balik. Okay. Respiratory therapist, yang ni since COVID baru lepas melanda, ramai orang mempunyai masalah respiratory. Pernah tengok adik-adik korang tu masa you semua masa kecil-kecil yang dia tepuk-tepuk tu, pok dekat dada tu. Kan, lepas sudut-sudut. Okay, itu adalah antara respiratory therapist. Speech language pathologist, sekarang ni banyak kes autisma yang anak-anak tak boleh bercakap, ada masalah speech delay, okay, ataupun ada masalah articulation, tak boleh sebut dengan baik. Kita perlu ada speech language pathologist untuk bantu mereka. Audiologist untuk kes-kes yang okay, you tidak dapat mendengar, okay. Then dietitians, anda semua tentu tahu, untuk jaga diet pesakit. Okay. Medical laboratory, ini paling banyak all the scientists. Kalau you tengok ambil Bachelor of Science Physics, Bachelor of Science Chemistry, Bachelor of Science Biology.
Okey, semua tu boleh jadi saintis, bekerja di medical lab. Medical lab scientist. Clinical psychologist or counselor, ini cabang dia adalah daripada sarjana muda counselling atau sarjana muda psikologi, dan you boleh sambung master dalam clinical psychology. Ni masuk tau ni, banyak duit boleh dapat ni. Ramai orang menghadapi masalah mental sekarang kan. Okay, next one, optometrist. Ni yang pakai cermin mata semua pernah jumpa optometrist. So, optometrist ada di kedai cermin mata, ada juga di klinik-klinik di hospital. Epidemiologist, okay. Ini untuk statistik kita semuanya, kita tengok berapa orang mati hari ni, berapa penyakit. Dulu COVID setiap hari ada dia punya data-data, okay. Antaranya of course research coordinator. Dekat setiap hospital biasanya ada research center, dan kita perlu ada coordinator, tak semestinya seorang doktor, okay. Health information manager. Next one, genetic counselor. Siapa yang ambil Bachelor of Science in Genetic boleh jadi genetic counselor. Counselor juga boleh, okay, pergi sambung master untuk belajar lebih mendalam supaya boleh jadi genetic counselor. Health service manager, administrator. Ini kalau tak ambil medik pun tak apa. Prostesis, ini adalah orang yang bantu buat prostesis. Tahu prostesis? Kaki palsu, tangan palsu, okay. Podiatrist, pakar rawatan kaki. Health educators and of course lecturers. Medical social worker, okay. Medical writer and biomedical engineer, okay. Untuk lebih nampak dia punya structure, saya pinjam catat organisasi hospital Chancellor Tengku Mukhris. Okay, baik. Anda lihat di sini, ni semua dia punya administrator. Lepas tu, okey, perkhidmatan diagnostik farmasi dan sokongan. Ni semua ada yang kerjaya-kerjaya yang saya sebut tadi, dietetik, farmasi, pengimejan molekul, perubatan nuklear, khidmat makmal diagnostik, perkhidmatan pemulihan perubatan, khidmat radiologi, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Boleh jadi pegawai sini adalah doktor, boleh jadi juga orang yang ambil sarjana muda dalam OSHA, spesifik OSHA, occupational safety and health. Okay. Kalau anda tak buat sains kesihatan pun, anda lihat di hospital ada orang-orang lain yang bekerja. Maklumat kesihatan, biasanya kita akan ada orang yang ambil sains komputer, IT, okay. Kerja sosial perubatan, okay. Biasanya ada kaunselor, pegawai kebajikan, dan di beberapa hospital kita ada ustaz dan ustazah di bawah kerja sosial perubatan. Buat apa? Tazkirah. Okay? Bagaimana? Ruqyah. Okey, bagus. Okey, mungkin boleh baca ruqyah. Tak payah panggil bomoh-bomoh luar. Ada ustaz dan bagi spiritual dan bantu pesakit untuk menjalankan ibadah sebaik mungkin. Okey, kita ada ustaz. Of course, ustaz yang bantu urusan jenazah pun ada juga. Okey. Dekat kerja sains sosial. So kalau anda tak berminat sains, teknologi, tak suka, anda nak masuk art stream selepas ini, ada kerjayanya di hospital. Of course, dalam sumber manusia, you boleh ambil sarjana muda in human resource tu, HR tu, okay, pengurusan fasiliti, okay. Dekat sini kalau jadi lawyer pun sebenarnya Kementerian Kesihatan dan hospital memerlukan penasihat undang-undang, okay. Anda boleh lawyer pun boleh kerja dalam bidang kesihatan. Dah tentulah teknologi maklumat memandangkan hospital banyak guna peralatan IT. Kita dah tak pakai file-file besar-besar tu, semua kita pakai dalam IT. So siapa yang belajar data scientist, data analysis, computer science, information technology, salah satu tempat anda boleh minta kerja adalah dalam pengurusan hospital. Okay, keselamatan dan kenderaan ni yang bawah-bawah lah. Alright. Okay, sesuai atau tak?
kimia, fizik atau matematik untuk ambil khusus yang berkaitan dengan sains kesihatan. Directly yang indirectly itu tak ada. Lepas tu pernah tengok ni 6 point ni. Apa nama dia? Apa? Oh, ujian psikometri. So semua pelajar dah buat benda ni ujian psikometri. Nampak? Okey. Sekiranya keputusan biasa ada 3 poin kan dia bagi. Dah tengok ke ujian psikometri? Okey. Tanya kat lelaki lah. Kamu ingat ujian psikometri kamu apa? You are? Ayat. Apa poin? Ingat tak? Siapa ingat? Dia result ujian psikometri. Siapa Ashraf? Apa kau suruh Ashraf? Realistik. Okay, realistic. So, you rasa apa kerja yang sesuai? Jurutera. You nak jadi jurutera? Tak nak? You nak jadi apa? Tak lagi. Tapi you minat bidang-bidang kejuruteraan? Tak sure. You ingat apa? Realistik. Realistik juga. So, budak lelaki ramai realistik. Siapa yang dapat sosial? Siapa ingat? Bukan. Siapa yang dapat investigatif? Itu forensik. Okey. So, sebenarnya orang yang sesuai jadi doktor, kalau ikutkan Holland, teori kerjaya ni, orang yang dapat social ataupun investigatif yang tertinggi. Sebab nak kerja sebagai doktor, sebagai orang yang bekerja di hospital, terutamanya you kena jumpa pesakit. So you kena jadi orang yang boleh berbicara dengan baik, okay? Boleh berinteraksi dengan pesakit, okay? Tak adalah cakap dengan pesakit tu pandang tunduk, tak boleh cakap, itu tak sesuai okay. Then investigative, sebab science is an investigative in nature. It doesn't matter what kind of science, all the stems, actually it's investigative because we have an answer. Then we have questions and we have to answer the questions. Sakit apa dia ni? So you have to investigate. Lot of investigation. Saya seorang pakar perubatan forensik, lagi banyak investigation berkaitan dengan undang-undang lah, jenayah and whatnot. Okay. Walaupun anda tanya apa patut ada tak jujur sepenuhnya? So mungkin dia agak tidak tepat. Tapi kita tahu siapa diri kita kalau ada ciri-ciri social dan investigatif. Okey, satu lagi. Dua lagi. Orang ni kan petik nama orangnya tak nampak muka. Mana? Okey, good one. Adakah anda artistik? Seorang dan artistik lah. Social, investigative dan artistik sesuai dengan market kita sekarang kat luar itu ada banyak asasi. Asasi sains hayat kalau di UPM, nama dia asasi sains pertanian. Banyak pelajar tu takut nak pilih asasi sains pertanian tu. Dia kena pilih asasi sains pertanian. Jadi kita kena baca betul-betul, jangan ikut nama sahaja. Okay? Tapi apa-apa dia tidak melayakkan anda untuk buat asasi sains atau matematik sains. Anda boleh ke diploma sains. Ada satu diploma sains sains kesihatan ada dia. Dan selepas tu anda akan mohon tingkatan 4 sekarang 2 tahun, matrikulasi awak asasi 1 tahun, tambah lagi 5 tahun, tambah lagi housemanship 10 tahun, tambah lagi kerja 2 tahun MO, 4 tahun master, campur sudahlah 17 tahun lagi untuk jadi pakar. Penat dia dengar kan? Lamanya lagi, tapi pejabat celik habis. So, kat situlah. Generally takes at least 6 years to train to become a specialist. Daripada you graduate MBBS, USIM,
Okey, jangan graduate MBBS lain lah, graduate MBBS mesti. Campaign Malaysia ikut. So kalau doktor dekat MMC lah. Okey ni. Berapa anda kena skor SPM sekurang-kurangnya? B untuk biology and chemistry and physics and mathematics or mathematics at math tu pilih and another subject. This one so kacang to get. Okay, very kacang to get lah untuk you lah kan. So semua orang insya-Allah boleh Saya doakan semua orang boleh dapat minimum ni Semua A, ada A, semua A lah, tak ada A minus. So ada syarat dia, yang saya tanya right tu yang layak So syarat MMC untuk ambil medik lepas, untuk mohon asasi sains lepas, matrikulasi lepas. YTP is Young Talent Program oleh MARA. Untuk medik dia ada dalam negara di beberapa universiti, ada IPTS dan IPTA. JPA MARA ialah program perubatan di India. Di bawah tu you nampak berderet A tu, ada 12. Ni you all macam ni result nanti. Mostly lah kan. Tu subjek ambil Quran, Sunnah dengan Syariah Islamiah. Okay, yes. So result ni, kenapa I kata JPA MARA dia tak lepas? Sebab dia ada A minus. Ada A minus. So okay. Dia kalau JPA punya scholarship, dia tak nak A minus, dia nak A sahaja. Kalau MARA punya A minus, okay. Right. Ni another contoh, sama. Okay, hifz Quran, maharat. Macam result anak saya tahun lepas tu. Campur jangan apa tu, campurkan lain-lain. Nak kopi boleh, nak pasta pun boleh, ambil dia punya isi. Dia tu salah satu dia ruang, dia kata bidang yang lain tu. Sebenarnya Dr. Bius, Dr. bilang dia akan kerja sekali. Mana dia ada soft ni. Biologi saja. Biologi saja. Kurang baik ya. Kita belajar. Itu pilih pelakara kan. Jadi pilih dan berbentuk pelakara. Okay, saya letak orang sama. So, asal pada tangan polis ada orang polis? Ada? Yang baru. Okay. Sama, di sini ada. Bagus. Boleh? Asasi, salah, okay. Asas, salah. Sini, ada yang pandai bahasa Arab ke? Tamhidi tu apa maksud dia? Maksud tamhidi adalah maksud dia persediaan lah, persediaan. Maksud dia. So kita bersedia. Dia 1 tahun, program 1 tahun. Kalau dah ambil brosur tu kan, okey, boleh buka brosur, tengok kita ada banyak tamhidi. Kalau yang tidak ambil biologi tu, dia boleh masuk, dia banyak lah tamhidi sains, fizikal dan sebagainya. Tapi itu masuk medik USIM, kita ada tamhidi perubatan, tamhidi pergigian dan sains. Kita akan masuk ikut situ lah. Dan dia punya detail-detail tu korang boleh baca lah. And that is benda yang korang kena target untuk masuk. Kita akan belajar selama 1 tahun. Apa yang kita belajar adalah basic science, iaitu fizik, kimia, bio balik. Siapa yang tak minat bio tu,
Okey. Dan matematik, kita akan belajar balik matematik sebenarnya. Matematik dan kita kena target lah requirement. Sini ada pakai sistem GP apa? Yang 3.5 ada, sini ada. Ada kan? Sekolah sama penuh itu. Okey, so target lah, target. So mostly ada requirement dia dah masuk. Kita nak masuk musim ni, nak masuk ingat lagi, time tu nak masuk medicine, masuk perubatan ni, dia ada interview tau, interview. Ada kat sini pernah interview kerja ke apa ke? Ada pengalaman interview, ada tak? Ada, tak ada? Ada. Dia korang masuk dalam bilik tu macam korang dengan doktor je. So doktor tanya soalan, kenapa nak ambil medik? Dan tu jawapan tipikal dia, kenapa nak ambil medik? Nak tolong orang. Time tu lah. So tak nak tolong orang and all kan. And then alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk masuk dalam perubatan. It was 5 years ago tau. 5 years ago. Korang umur berapa sekarang? Berapa? 17. Allah Akbar satu. Tak ada. So saya lahir 1999. So sekarang umur berapa? 24. Okay. And then kita akan masuk dalam musim ni. Kita akan ada 6 tahun. Tapi akan ada kurikulum baru. Dia akan jadi 5 tahun. Musim ni salah satu hospital dia medical dia adalah program 6 tahun. Okay, kalau korang pergi ke universiti lain, program ni adalah 5 tahun tau. 5 tahun. So musim ni lama sikit. Apa bezanya medik musim dan medik universiti lain? Okay, apa rasa korang rasa beza medik musim dengan medik universiti lain? Apa dia? Baca Quran. Okey, lagi? Apa? Jerit je. Bahasa Arab, betul. Dua poin dah lagi. Tazkirah. Isra. Betul. 3. Hafiz. Okay, kita akan belajar balik. Kita akan ada Okey, dah. Okey, kita akan ada kurikulum yang beza sikit daripada universiti lain lah. Kita ada macam biasa, cuma kita ada hafazan. Hafazan. Kita tak kot, lihat ke? So siapa yang ada hafazan ni hafazan surah-surah yang dipilih lah. So first tahun pertama kita akan hafal juzuk 30 je. Juz Amma. Dan sekarang ni saya tengah hafal surah Ar-Rahman. Kita ada dan ada exam lah. Dan kita ada bahasa Arab. Bahasa Arab akan diambil juga sampai tahun 2. Tahun 2 je. Bukan yang apa korang yang kena buat karangan pun tak ada. Dia just objektif dan subjektif sikit je. Tapi penting benda ni. Sebab bahasa Arab ni bahasa apa? Siapa kan? Penting lah. And then English still ada. Dan kita ada site. Kita ada fiqh, belajar bahasa fiqh perubatan. Pernah dengar fiqh perubatan? Islamic medicine, kita ada itu. Itu integrasi nakli dan akli yang musim bagi untuk pelajar perubatan dia. Di universiti luar ada, tapi dia tidak dijadikan silibus wajib untuk pelajar-pelajar dia. Kalau masuk nak jadi medicine, di UiTM boleh, di USM boleh, di UM boleh. Tapi musim ni dia ada different sikit lah. Dan akan jadi 6 tahun, lama lah. Dan cuti pun panjang sebenarnya 6 tahun ni. Tapi 5 tahun tak tahulah untuk yang batch baru ni. So 3 tahun pre-clinical, korang akan belajar balik anatomi. Anatomi apa? Dah tengok lah kat belakang tu. Anatomi ni benda-benda tulang semua. Biologi. Lepas tu biochemistry, Dr. Faizul tadi dah tengok kan, station tu kan. Tu biochemistry. Dan fisiologi. Fisiologi tu tak ada. Itu basic lah, 3 core subjek yang kita kena ambil waktu pre-clinical. Pre-clinical ni tahun 1 sampai tahun 3 korang akan belajar. Yang tu je. Start pada tahun 4 ke tahun 6 korang akan start masuk hospital. So hospital yang kita ada adalah hospital Ampang dan hospital dulu. So nak jadi doktor ni dia kena cover semua department. Hospital ni besar gila. So pertama-tama korang akan cover banyaklah silibus. Korang rasa yang sakit puan, mana yang sakit puan, yang mamak beranak tau. Kita ada ortopedik yang aku cerita belakang tu. Dan kita ada macam ENT lah, nose, throat. Kita ada korang akan ada x-ray, kita ada doktor x-ray belakang, Dr. Carmila, doktor forensik. Banyak, bidang perubatan ni luas. Nanti korang akan pelan-pelan masuk.
Okey. Okey. So sekarang tahun 6. Tu je lah kot nak cerita kan. Okey, dia sebenarnya nak soalan. Itu lagi mudah lah. So apa benda yang korang nak tahu? So tak apa, nanti saya konklusikan. So saya open untuk question lah, Q&A. Kita ada berapa minit lagi? Ada 30 minit untuk Q&A. So ada soalan? Sharing je, nak relax jangan malu lah. Apa bangun bila cakap nama dan Ada ambil beasiswa apa-apa ke? Baik. Untuk soalan berkenaan beasiswa. Okey, kita jawab soalan yang pertama boleh Okey, untuk 3 tahun yang pertama apa tadi soalan kau? 3 tahun pertama apa? Okey. Pergi keluar, kampung itu ada je dia apa, ada mayat, korang akan belajar dengan mayat, akan belajar dengan banyak-banyak benda-benda yang chemical and all. Tapi bila tahun yang clinical, korang kita akan panggil clinical student lah. Korang akan bergerak ke hospital, attachment dengan department-department sebagainya. Korang akan masuk banyaklah department. So pengalaman dengan patient. So as a medical student, kita kena attach dengan patient lah. Everyday pergi jadi macam doktor. Pergi tanya, ambil history taking tu je. Tanyalah sakit apa puan, apa, kenapa datang hari ni. So kalau ada sakit kat mana, sakit tu macam mana, ceritakan sakit. Lepas tu cuba buat diagnosis. Doktor ni dia akan cuba buat diagnosis. Contoh kalau kau demam is symptom tau, demam symptom. Diagnosis dia boleh jadi macam apa, respiratory tract infection ke, asma ke. So itu adalah diagnosis. So doktor kerja dia untuk diagnose orang. Diagnose tahu diagnose? Cerita apa? Ada cerita diagnose kan? Cerita. Nanti korang tengok, korang banyak kan tengok cerita-cerita yang dia orang. Okay, and pengalaman. Pengalaman ni dia sebenarnya kita dah lalui dah. Korang tengok member korang ni. Macam ni lah patient kita. Ada yang patah banyak, abang yang patah-patah tadi, yang banyak kali patah. And patient daripada sekecil-kecil, patient neonates tau, yang baru lahir sampai dia adolescent, sampai budak-budak yang suka nangis, bila nak ambil darah dia nangis tau. And memang susah lah. Dia 3 orang kena pegang dia, nak ambil darah je 3 orang. Bila adolescent dia macam-macam perangai dia apa tu, lawan. Kalau orang-orang tua ni dia macam mana, dia rasa macam tak nak pergi hospital. Orang tua-tua ni dia kadang lupa ke apa ke. Banyak pengalaman. And benda yang korang boleh tengok is sekarang ni lah, kawan-kawan korang, mak ayah korang. Itu je pengalaman yang jumpa lah di hospital ni. Dia tak ada basic student requirement untuk kita sambut baby. Cuba teka berapa? Sambut baby laki memang blur lah, blur. Korang okey tak kalau tak, tak apalah. So kita kena sambut baby tau. Dia punya requirement is 10. So most of student tak dapat lah, tapi tak apa, memang susah pun. But daripada experience tu, bila kita nak sambut baby, kita macam doktor ONG betul lah. Kita kena assist, minta makcik tu kan, makcik kan, jangan. Lepas tu darah macam-macam, is a real life lah. Darah macam-macam, tumpah atas lantai semua banyak darah. So that is the real thing lah. Kalau di ortopedik, banyak patient-patient yang patah, tulang terkeluar, tangan hilang, like literally terputus. So kita kena irrigate itu kan. Kita kena basuh tangan tu, cuci kejap, nak tengok patah kat mana. Lepas tu kita masuk balik sambung, kalau nak masuk OT. Itu pengalaman lah. Yang paling saya tak lupa is pengalaman buat scissor. Tahu scissor? Scissor ni bila mak tu tak ada teran dah, tertolak untuk potong perut lah. So saya ada pengalaman assist doktor tu untuk scissor lah. So potong, jahit, tolong jahit, banyak layer dengan potong. Lepas tu keluarkan baby, pakai benda tu kan, tarik keluar, and jahit balik. Macam tu lah. Itu pengalaman yang korang akan dapat di hospital lah. Sebab tu korang dia berani saja, berani ya. Shell. Dah macam minyak tau.
lagi susah lagi. So nasihatnya, itulah cabaran dari segi sosial, itu yang susah. Nasihatnya untuk cuba didik diri baik. So kita tak tahu apa serangan pemikiran kat luar sana. Banyak korang akan jumpa bagi adik-adik yang selalu masalah sosial dan sebagainya, cuba untuk tahan lah. Macam sini ada usrah dan sebagainya, dia sudah kekal kan. Kita kat USIM lah, Alhamdulillah kita still ada benda tu. Bukan nak pandai istilah lain ke apa, tapi di USIM ni maybe sebab integrasi nakli dan aklinya, disebabkan apa dia punya Islam tu, sistem Islam Malaysia tu, alhamdulillah still terjaga lah. Itu yang sebenarnya Bang, tahun paling perik tahun berapa? Semua tahun perik dia. Setiap tahun akan ada exam tau. Kita ada professional exam. Dan lepas tak ada naik tahun. So it's very strict. Kita ada professional exam tahun 2, tahun 3 dan tahun 6, final pro lah. Itu dia, kalau tak lepas tak nak jadi doktor tau. Dia tak safe. Kita bukan nak jadi doktor yang pandai, kan? Kita nak jadi doktor yang selamat. Itu target kita. Kita nak tahu doktor ni bila di luar sana dia boleh selamat patient tak? Sebab dia kerjaya yang dia ada kaitan dengan nyawa kan. Terima kasih Saudara Muhammad Nur Amin bin Zulmi, Wakil Pelajar daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi dengan tamatnya ceramah daripada Wakil Pelajar tadi, maka berakhirlah sesi kita pada pagi ini. Tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada murid-murid yang telah bertanyakan soalan. Dan tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan sesi penghargaan. Dengan ini saya menjemput Penolakan Hal Ehwal Murid Puan Najibah binti Mawano untuk naik ke atas bagi mengiringi penyampaian ajar. Ya Allah, Ya Karim, kami mengucapkan bersyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk menghadiri dan berada di dalam majlis penutupan pada hari ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Maha Engkau, Ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa taj'al lahumma fina wala ma'na wala man yatba'una syakiyan wala matrudan wala mahuma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan doakan kami, Doktor. Kami sayang, Doktor. Jadi, kami belajar bercerai.